Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata adh-dhihni wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Al-Jauharul Mawhum karangan seorang ulama yang alim, iaitu Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, yang mensyarahkan kitab karangan Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala yang bernama Lubabul Hadis. Tajuk yang kita nak sambung pada malam ini berkaitan kelebihan tarbiyatil aulad, kelebihan mentarbiyah, mendidik anak-anak. Kata pengarang kitab kita yang dirahmati oleh Allah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara tanda saadah, bahagia seseorang. Ada 4 perkara ni tanda seseorang itu berbahagia, dia kata. Yang pertama, bahawa adalah isterinya muwafaqah akan dia. Ada isteri yang seorang yang taat, seorang yang taat, tidak isteri yang derhaka, iaitu bukan isteri yang nusyus, isteri yang taat pada suami. Ini bahagia. Kalau suami dapat isteri yang taat, bahagia. Kalau suami dapat isteri yang nusyus, bersabut dia datang surau, kan? Tentu janggut pun segala, misai pun tak andan dengan baik. Sebab apa? Sebab bini buat perangai. Tapi kalau isterinya isteri yang salihah, cukup pakai, cukup makan, selesa, alhamdulillah, dia akan jadi sihat tubuh badan dia. Sihat tubuh badan dan dia akan jadi ceria. Alhamdulillah, ini satu kebahagiaan. Begitu juga seorang isteri dapat suami yang saleh pun bahagia. Dan di antara tanda saadah juga kebahagiaan dan saudaranya yang saleh. Mana buat sahabat yang saleh, sahabat yang membawa kepada taqwa, kepada Allah, sahabat yang tak tikam daripada belakang, sahabat yang betul-betul jujur. Kita kalau sahabat yang memang baik, kita alhamdulillah. Tapi kalau sahabat di depan kita baik tapi belakang hentam kita, ini sahabat yang tak boleh pakai punya. Kita jadi tak bahagia. Kita cerita kat dia cerita kat orang lain. Dah tu dia buruk-burukkan kita. Ini sahabat yang tak boleh jadikan sahabat. Dan yang ketiga, dan anaknya yang mempunyai kebajikan, anak yang saleh. Anak yang saleh. Dapat anak yang saleh, bahagia. Kalau dapat anak yang masalah, pening kepala. Ini di antara orang yang mendapat kebahagiaan. Anak yang saleh dan rezekinya ada pada negerinya. Dan rezeki pula tak payah jauh-jauh, maka rezeki ada di dalam negerinya sendiri.
ataupun dalam negara dia, ini di antara kebahagiaan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang nak di-highlightkan di sini iaitu berkaitan tentang anak yang soleh. Ini di antara kebahagiaan yang Allah berikan. Kita kalau dapat anak-anak yang tak ada masalah, alhamdulillah, itu kita syukur. Anak-anak kita alhamdulillah jaga solat, jaga ibadat, taat pada mak bapak, tak ada buat perangai, tak ada masalah ni. Ini satu kebahagiaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan sunat dinama anaknya dengan nama yang baik. Dan berikanlah nama anak ni nama anak yang baik. Telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. At-tasmiyah bismi hasanin, iaitu diberikan nama yang baik. Sebagaimana Nabi SAW juga telah memberikan nama yang baik kepada anak-anak yang dilahirkan. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum telah memberi nama yang baik kepada anak-anak mereka. Justru itulah Nabi SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Rawahu Abu Dawud fi sunanih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil, akan diseru pada hari kiamat dengan nama-nama kamu. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaiklah akan nama-nama kamu. Jadi bagi nama anak ni, bagilah nama yang baik-baik. Jangan bagi nama anak glamour tapi tak ada makna, ataupun bagi nama anak glamour-glamour tapi memberi maksud yang tidak baik. Ataupun nak matchingkan nama ibu dengan nama bapa. Ini panggil orang kita. Nama-nama yang lama ni tak glamour. Siapa nama anak Hasan, Hussein, tak glamour. Nama anak Fatimah kan, Aisyah, tak glamour. Bagi nama yang glamour, ni kadang-kadang bagi nama-nama yang tidak memberi makna. Ataupun nama-nama ni lah nama orang Yahudi yang tidak memberi maksud yang baik. Ataupun nama-nama dewa-dewa yang tidak baik. Ambillah nama-nama yang baik, kerana nama ini akan dipanggil pada hari kiamat besok. Bila kita dah beri nama yang baik, maka kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya anak ni jadi baik. Kalau selalu panggil dia Hasan, ya jadi Hasan. Siapa nama kamu? Hasan, jadi Hasan. Dia baik. Orang panggil semua Hasan, ya baik. Siapa nama anak? Hussein, ya baik. Begitu. Sama balik kita. Ini telah kita bincangkan pada pengajian yang lepas. Dan di antaranya seperti Abdullah, nama yang baik, hamba Allah, Abdullah. Di antaranya Abdul Rahman, hamba. Ini hadis Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul asma'i ilallah Abdullah. Ahabbul asma', nama-nama yang dicintai di sisi Allah Ta'ala, Abdullah, iaitu Abdullah. Yang kedua, wa Abdul Rahman. Di antara lagi Muhammad, yang sentiasa terpuji. Jangan panggil Mad, panggil Muhammad. Nama dia Muhammad. Iaitu disabdukan. Hammada yuhammidu Muhammadun. Muhammad. Kemudian Ahmad, ini juga nama Nabi SAW. Iaitu di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad SAW. Dan dicukur kepalanya pada hari yang ketujuh. Pada hari ketujuh dicukurkan. Khalqu sya'ril walid, iaitu dicukurkan rambut anak yang dilahirkan
pada hari yang ketujuh. Kemudian sembelih akikahnya. Kemudian iaitu kemudian setelah disembelihkan akikahnya dan disedekahkan dengan setimbang rambutnya emas atau perak, mencukurkan kepala anak yang dilahirkan iaitu pada hari yang ketujuh dan disedekahkan dengan nilai timbangan perak ataupun emas rambut yang telah dicukur. Bukan rambut dicukur masuk dalam buah kelapa. Buah kelapa. Kita tanya kenapa makcik ubah kelapa ni sejuk, kepala dia ustaz kena biar sejuk kata. Kalau kita ubah dalam air biasa pun tak sejuk. Ni adat kita ni, dia kata. Ni buah kelapa sendiri kau beli dekat Bukit Katil ni beli. Sebiji berapa? RM2.5. Jadi berlaku pembaziran. Adakah boleh ni minum air kelapa tu? Tak boleh. Sebab telah tercemar dengan rambut. Jangan melakukan pembaziran. Sebab Islam tidak suka benda pembaziran, kerana itu adalah perangai syaitan. Jangan nak ubah-ubah dalam air kelapa lah. Adat yang tak betul, ketepikan. Dicukur dan ditimbang. Takut nanti cukur-cukur dia terbang. Kita kata ngapa ubah dalam air ni? Supaya rambut tu tak terbang. Nampak tu? Supaya rambut tak terbang. Ambil mangkuk air, ubah lah. Kalau dalam keadaan basah, timbang lagi berat lah dia. Lagi berat. Dan hendaklah setelah ditimbang dinilaikan dengan emas ataupun perak, maka disedekahkanlah. Disedekahkan, insya-Allah anak ni jadi baik, dia kata. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatih. Sesungguhnya anak yang dilahirkan itu tergadai dengan sebab akikahnya. Imam Ahmad Ibn Hanbal membahaskan akikah ni, kalau tak diakikahkan menyebabkan tumbusaran anak itu macam terbantut. Anak ni terbantut di sudut tumbusarannya. Sama ada tumbusaran terbantut, tengok badan dia sihat je. Tumbusaran dari sudut ketakwaan, dengar cakap dan sebagainya juga barangkali termasuk tergadai di sudut akikahnya. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebut begitu, bahawa sesungguhnya ditakuti terbantut dari sudut tumbusaran anak tersebut, dari sudut ketakwaan, dari sudut kesihatan dia, takut terganggu. Kenapa? Kerana kita tak mengakikahkan anak yang dilahirkan. Di dalam pandangan ulama fiqh, Nabi SAW setelah dilantik menjadi Rasul SAW telah mengakikahkan untuk dirinya. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tidak dilakukan akikah oleh ibu bapa dia, sekarang contohnya kita memang tahu bahawa ibu bapa kita dulu tidak mengakikahkan untuk diri kita kerana dalam keadaan ekonomi yang tidak mengizinkan zaman tu, ataupun memang mak bapak kita pun tak tahu. Zaman dulu korban hari raya pun jarang kita jumpa. Jarang. Sekarang ni alhamdulillah dengan korban yang begitu banyak, kerana kurang kepahaman. Sedangkan ada bela kambing banyak, tapi tak sembelih kambing. Jadi kita sunat melakukan akikah untuk diri kita apabila sudah baligh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuzbahu anhu yauma sabihi, iaitu disembelihkan untuknya pada hari yang ketujuh, iaitu diakikahkan hari yang ketujuh. Kalau tak mampu untuk melakukan 2 ekor bagi anak lelaki, iaitu kambing, buat seekor dulu sebelum dia baligh. Contohnya ada kemampuan lagi sebelum anak ini baligh, kita buat lagi seekor, diharuskan. Sebagaimana Nabi SAW melakukan akikah untuk cucu. Baginda Rasulullah SAW peringkat awal, seekor untuk Sayyidina Hasan dan seekor untuk Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian disambung, kemudian pada waktu yang lain seekor-seekor, kerana mengikut kemampuan baginda Rasulullah SAW dan keadaan Sayyidina Ali pun tidaklah orang susah, orang senang. Sayyidina Ali radhiyallahu an.
Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelihkan kambing untuk Sayyidina Hasan dan Husain seekor-seekor, sedangkan seorang lelaki, anak lelaki ni ada 2 ekor. Ini disebut oleh para ahli ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Kalau tidak dapat melakukan keseluruhan, jangan sampai ditinggalkan keseluruhannya. Kalau dapat buat seekor, ya buat seekor dulu. Jangan sampai ditinggalkan sehingga kita mengenepikan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhlaqu, dan dicukur. Mana selepas sembelih dan dicukur. Dan jangan pula ambil darah yang disembelih disapu atas kepala, ini bid'ah. Disebut dalam kitab fiqh, jangan melakukan perbuatan orang jahiliah. Binatang yang dihakikatkan disapu di atas kepala itu adalah perbuatan perkara yang haram, perkara yang dilarang dalam Islam. Sembelih. Kemudian dicukur, wa yusamma, dan dinamakan anak tersebut. Seterusnya lagi, itu kambing lah. Kalau kita lembu, lembu boleh ambil 1 bahagian daripada 7 bahagian untuk melakukan akikah. Kalau kita nak gabung pada hari korban pun boleh. Hari korban, mana ada yang nak berniat akikah, iaitu ada 4 orang berniat akikah dan 3 orang berniat korban, ya Allah boleh. Tak perlu orang yang menyembelih ni niat ketika sembelih ni 4 orang. Siapa nama? Syukri, Ahmad, tak payah. Dia apabila telah diwakilkan, tak payah kita ingat nama. Dari sudut menyembelih korban tidak perlu kita ingat semua nama. Mana kalau 7 orang telah ini nama dia Ustaz Lembu ni ialah 7 nama dah, terus diwakilkan, terus tak payah diingatkan Ismail, Jeffrey, tak payah, tak perlu nak niat. Lagi seorang siapa pula? Rahmat, kata Rahmat, lagi seorang, tak perlu begitu, tak perlu. Dari sudut makna menyembelih tak perlu, terus diwakalahkan seterusnya. Dan tak perlulah dia nak mengingat ada 4 orang pula akikah, ada 3 orang pula, ada lembu ni pula ada 2 orang akikah, dia pula tu 5 orang pula nak buat korban. Tak perlu nak ingatkan, tidak disyaratkan, cukup diwakalahkan seterusnya kalau nak digabungkan. Inilah disebut oleh ulama fiqh, iaitu amalan yang disebut sebagai tasyrikun niyah, iaitu niat itu digabungkan. Ada keadaan boleh digabung, ada keadaan yang tidak boleh digabung. Contohnya kalau kita masuk masjid, kita sembahyang qabliyah, sudah azan dilaungkan, kita pun sampai masjid sembahyang qabliyah. Katakan qabliyah subuh, katakan. Sedangkan kita baru masuk masjid, maka kita menggabungkan sembahyang sunat subuh dan juga tahiyatul masjid. Ini mana digabungkan. Digabungkan, tak perlu diasingkan 2 rakaat tahiyatul masjid dan 2 rakaat sembahyang sunat subuh, tak perlu. Ini dimaksudkan boleh digabungkan niat. Mana ibadat yang berbentuk sama boleh digabungkan. Begitulah korban dan akikah boleh digabungkan pada seekor binatang. Dan begitu juga contohnya tawaf kudum, dengan tawaf kudum kita gabungkan dengan tawaf umrah. Jadi kita datang untuk tawaf umrah sebab kita haji tamattu'. Haji tamattu' tak ada tawaf kudum. Haji ifrad ada tawaf kudum. Kita haji tamattu'. Haji tamattu' macam mana kita lakukan ibadat iaitu tawaf umrah, dalam waktu sama kita berniat itulah tawaf selamat datang, menghormati Ka'batul Musyarrafah, Al-Ka'batul Musyarrafah, maka dinamakan gabung niat, nama dia tasyrikun niyah. Ini dibenarkan. Tetapi kalau menyembelih binatang gabung kerana nak bagi saka, itu hukumnya syirik dan haram. Ni sebab apa ni? Dia kata malam tadi digaru-garunya rumah aku. Siapa tu? Yalah, dia kata dia suruh buat kenduri. Tu orang belah-belah orang Perak begitu. Kalau apa bunyi garu-garu belakang ni, ni saka dia dalam. Lama tak buat kenduri. Kadang-kadang ular. Ni memang jin punya. Kadang-kadang kalau tempat kampung saya ni,
dia tengah mandi kat sungai ni waktu nak maghrib ni, tiba-tiba melompat harimau tu rimau dia. Tak apalah, terima kasih, aku selamatnya, pergilah. Mana dia muncul ni, lama tak buat kenduri. Lepas sembahyang isyak, dia kata malam ni lepas sembahyang isyak ni, jomlah ke rumah, ada makan sikit. Dan apa dia punya lauk apa? Lauk ayam. Jadi sembelih ayam ni kerana nak bagi sesaka. Memang bagi, dan tulang-tulang tu campak-campak, saka ni pergi hisap tulang ni. Ada berlaku sedemikian rupa, maka hukumnya lah syirik. Kenapa? Digabungkan niat. Memang dia sembelih bismillah bagi orang makan, tapi kerana saka bagi isyarat. Lama tak ziarah dia, tak pedulikan dia, sehingga aku kurus kering sekarang ni. Ini syirik. Disebut oleh ulama begitu, hukumnya adalah syirik. Panggil Tok Imam dulu. Ni depan Sunsun dulu. Ada orang sembelih kambing tu. Tok Imam datang jauh, saya tak mau sebut nama tempat dia. Sembelih. Dia sembelih. Tanya Abang Zawih ni. Sembelih. Banyak pula dia punya upah. Dia tanya, kita kata haram ni. Dia kata, kau boleh bagi kat aku 250. Aku sembelih baca bismillah, dia kata. Betul baca bismillah, tetapi diberikan pada datuk tersebut. Ini hukumnya syirik. Syirik. 250 yang dia dapat, hukumnya adalah haram. Jangan buat benda-benda yang membawa kepada syirik. Ini disebut dalam kitab fiqh bab at-tasyriku, iaitu bersekutu dalam niat. Sekutu dalam niat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan daripada Abi Abdillah, dan seterusnya lagi, atau Ahmad, maka memasuk mereka itu akan dia di dalam mesyuarat mereka itu, melainkan adalah kebajikan bagi mereka itu. Bagi orang yang bernama itu hadis yang ke bawah ya. Bagi orang yang bernama ni, kita sambung di bawah nanti. Dan seterusnya lagi, qala al-musannif rahimahullahu taala, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada kaum yang ada bagi mereka itu mesyuarat, maka hadir serta mereka itu orang yang bernama Muhammad atau Ahmad, maka memasuk mereka itu akan dia dalam mesyuarat mereka itu, melainkan adalah kebajikan bagi mereka itu. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi sebab berkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala dalam mesyuarat itu ada orang yang bernama Muhammad, insya-Allah berkat. Begitu dalam rumah ni ada anak yang bernama Muhammad, maka diberkati. Dan jangan dihadik, jangan kita disebut oleh ulama, kalau kita nama anak kita Muhammad, celaka kau Muhammad, kita kata begitu. Jangan disebutkan begitu. Kalau terniat buat benda yang kita menyebut Muhammad ternisbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis. Maka hendaklah bercakap dengan baik, dan jangan dicakap benda-benda yang boleh menyebabkan tercemarnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita sentiasa menyebut Muhammad, ianya sentiasa dipuji dan dirahmati oleh Allah, dan rumah kita juga akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah pun, kerana marah untuk mendidik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Jangan kita nak perli-perli orang yang nama Muhammad, kita kata celakalah apa semua, mampuslah kau Muhammad, tak boleh. Sebab nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tafaul bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengambil keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Dan seterusnya, oleh sebab itu mereka yang susah dapat anak, terutama kita kena berdoa pada Allah Taala, ya Allah, sekiranya kau zuriatkan, rezekikan aku dapat zuriat, akan ku namakan anakku Muhammad. Doa begitu, ya Allah, rezekilah aku zuriat, aku akan namakan anakku Muhammad, insya-Allah cepat makbul. Begitu juga orang lama dapat anak, ramai dapat anak perempuan, tak dapat lelaki, bila isteri dia mengandung, maka kita pun beritahu, berdoa ke Allah Ta'ala, ya Allah, kalau lahir ni anak lelaki aku namakan Muhammad. Sehingga disebut dalam kitab-kitab fiqh, kalau boleh, bila isteri ni dalam keadaan mengandung, tanpa disedarinya waktu tidur, bisikkan dalam perut ni,
aku namakan kau Muhammad kalau kau lahir. Kalau kau lelaki, aku namakan Muhammad, insya-Allah lelaki. Sebelum dibentuk. Sebelum bentuk. Jangan nama Pajat sudah. Yang nama Pajat Jat jangan ya. Itu jadi mat lembut tu nama. Namalah yang baik. Muhammad, jangan Jat apa nama Pajat jangan. Jadi mat lembut pula ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Disebut dalam kitab fiqh, kenapa anak ni jadi lembut-lembut macam mukhannas? Sebab apa? Kerana mensetubuhi isteri dalam keadaan haid. Mensetubuhi isteri dalam keadaan haid, kesan dia ataupun isteri ini dah habis haid, belum lagi mandi wajib dan disetubuhi isteri ini, maka kesannya kata ulama fiqh akan lahirlah anak mukhannas. Anak ni lelaki, tapi kita perempuan tau, kita perempuan. Siapa kata kita lelaki? Perempuan apa suara kau macam lelaki? Wijol picit perut dari. Kau perempuan kan lagi? Hoi, lelaki yo, gitu dah. Gitu. Lelaki, suara tidak boleh diubah. Lelaki lah. Oleh sebab itu Islam melarang mensetubuhi isteri dalam keadaan haid. Inilah kesannya. Disebut dalam mana-mana kitab fiqh dalam bab haram mensetubuhi isteri dalam keadaan haid, sama ada betul-betul dalam haid ataupun dalam keadaan isteri belum lagi mandi wajib, dia tak sempat lagi dia bersetubuhi. Kalau jadi anak mukhannas, laki tapi jadi lembut begitu. Jadi lembut ni. Dia bukan dia ni jenis orang adama khunsa, tapi betul dia lelaki, mukhannas. Ada dua orang mukhannas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati ada lagi seorang disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab yang terkenal iaitu Al-Kabair, Az-Zawajir, dan telah dibuangkan satu tempat yang tidak tak bercampur dengan orang. Maka konsep inilah disebut oleh para ahli ulama, maka ini perlu diasingkan daripada masyarakat kerana ia boleh meracuni semua, menyebabkan orang lain akan ikut macam perangai dia. Golongan ini mestilah diasingkan, sebagaimana Nabi SAW mengasingkan dua orang supaya ia tidak menyebabkan orang lain mengikut perangai dia. Daripada orang ni tak lembut jadi lembut pula tu. Nak ambil barang pun saja-saja buat lembut begitu. Lampang sekali boleh tahu begitu. Ni perangai ni saja buat ni. Dia seorang buat begitu, yang lain pun dapat buat begitu. Perempuan tak ada begitu. Itu tanda dia bukan perempuan. Oh, perempuan, pergi tengok ramai-ramai perempuan ada ambil barang. Ini memang pondan belaka ni. Pondan ni. Ini orang ni perlu diasingkan supaya dia tidak jadi menular dan menyebabkan orang lain terikut. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullahu taala. Jadi jangan sekali-kali mensetubuhi isteri dalam keadaan haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad kedudukan perempuan yang dalam keadaan haid. Qul huwa adhan, katakan benda itu kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jangan kamu hampiri isteri-isteri kamu dalam keadaan haid. Mana jangan setubuh. Itu. Sama ada dalam keadaan kalau dia dalam haid, mensetubuhi haid ni hukum haram dan hendaklah ia menebuskan dosanya dengan membayar kafarah senilai emas. Gitu. Kalau haid ini sudah berada di penghujung separuh daripada dia, ya separuh daripada 1 dirham, nilai emas 1 dirham, separuh ataupun belum lagi mandi wajib, hendaklah dikafarahkan dosanya dengan membayar separuh dirham kerana melakukan perbuatan dosa. Ini juga dipegang di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, supaya ia jangan tergolong di kalangan orang yang sambil lewa dari hukum syarak ni. Ini yang diajarkan kitab kita ni, ajarkan adab-adab ini kepada anak-anak kamu supaya jangan buat perangai yang dilarang oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, dan daripada Abi Abdillah radhiyallahu an, daripada bapanya berkata ia,
telah berbuat aqiqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hasan dan Husain dengan 2 kibas pada hari yang ke-7. Jadi sana Hasan dan Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan akikah. Bolehkah datuk ni lakukan akikah untuk cucu dia? Boleh kalaulah contohnya anak dia tidak berkemampuan. Kerana kedudukan Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak berkemampuan ketika itu. Berdasarkan hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabashan, iaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akikah untuk Sayyidina Hasan seekor, wal Husain seekor, peringkat pertama. Kemudian seterusnya lakukan peringkat yang kedua, seekor. Nah, itu hadis yang sahih, sahih daripada Ibnu Khuzaimah dan lain daripadanya. Sama balik. Kemudian dan tiada dipatahkan tulang keduanya supaya sempurna selamat pada kanak-kanak. Kalau boleh jangan diketuk dengan hammer, dengan kapak contohnya. Hancur tulang tu. Potongkan dengan baik. Kalau boleh di antara sendi-sendi itu terlebih baik. Kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang dilahirkan cukup selamat panca inderanya dan cukup selamat anggota badannya. Tak ada yang capek, tak ada yang cacat. Maka kita bersyukur dan kita kembalikan di atas kesyukuran kita dengan menyembelihkan ibadat korban ni, ibadat akikah ni tanpa dipatah-patahkan tulangnya. Dipatah. Kalau nak potong pun, maka potonglah dengan cara baik. Itu sebab kalau negara Arab, tulang-tulang ni panjang-panjang ni tulang. Orang pun tahu itu akikah. Sebab apa dia makan dengan nasi Arab? Letak dalam dulang. Nak patah apa tak payah patah dah. Sekali makan satu dulang. Kita pun makan kan. Panjang ni tulang. Sebab apa? Sebab ini akikah. Jadi saya masa duduk Mesir tu, bila doktor saya dapat anak, Dr. Abdul Fattah Dumihshi, hafizahullah ta'ala, selepas dia mengajar anak-anak kita orang Malaysia ni, mengajar usul fiqh di masjid beliau, dia di antara orang yang baik dengan orang Malaysia. Jadi sebab kami generasi awal yang diarahkan oleh Azhar, dihantar ke cawangan-cawangan Azhar, iaitu Tontong. Saya generasi di antara generasi awal. Jadi ramailah ulama-ulama di Tontong ni baik dengan kita lah. Itu masa budaya-budaya Arab ni tidak pernah dirasai oleh orang yang berada di Kairah. Jadi Dr. Abdul Fattah Dumihshi ni cukup sayang pada pelajar Malaysia ni, wajib hadir beliau mengajar usul fiqh khas untuk orang Malaysia. Di masjid beliau lepas sembahyang maghrib, kecuali malam Jumaat. Ada ilmu nahu, ada ilmu saraf, ada belajar ilmu qiraat, mengajar usul fiqh. Selepas pengajian, dia kata hari ini lepas sembahyang isyak nanti saya buat akikah. Tapi akikah orang Arab ni tak ada baca tahlil, kira macam kita doa tak ada, makan je. Apa sembahyang makan. Ini saya tengok tulang-tulang ni tidak dipatah-patahkan. Nasi banyak gitu. Satu talam, satu tabak, satu talam. Jadi itu yang terbaik. Jangan dipatah-patahkan. Jadi macam mana Abang Zawi jangan nak patahkan? Buat nasi Arab gitu. Nasi Arab tak patah, insya-Allah. Jangan dipatah-patahkan. Dan tiada dipatahkan tulang keduanya. Apa sebab? Supaya sempurna selamat pada kanak-kanak, dan menyuruh ia dengan memasakkan dengan air dan garam. Kalau boleh masak ni, masak jangan manis-manis, jangan masam-masam, dan juga jangan ianya pedas-pedas, masakkan manis-manis supaya orang kata sedap kan. Jadi sedap ni puji dan juga berdoa anak ni baik gitu. Orang makan pula, Allah pedasnya, dia kata. Yang pedas sikit ustaz, tadi beli kat family store cabai kering, dia tak tulis yang mana pedas, yang mana sederhana, kecuali kedai Sonson, dia kata. Kedai Sonson ada pedas,
kurang pedas. Ambil pedas sikit, campur dengan kurang pedas, bawa sedap. Pergi family store, satu je, RM15. Rupanya pedas, kata. Rupanya pedas. Tuan rumah pun, ya Allah pedasnya. Dia tak buat baik kalau buat masak-masak untuk akikah. Akikah biar manis-manis. Dan memakan mereka itu makan dengan tiada roti. Itu contoh. Sebab Nabi SAW walaupun Rasul, walaupun pemimpin, tapi seorang yang zuhud, bukan mengambil kekayaan di atas harta kerajaan. Kalau orang zaman sekarang ni habis. Tapi Nabi SAW menantu pun susah. Sayyidina Ali susah, Fatimah Zahra susah. Nak minta orang gaji pun Rasulullah SAW menyebut, mau ku ajarkan kepada kamu satu zikir, kalau kau berzikir ni takkan nak lagi orang gaji. Lepas semayang bacalah astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, Allahumma la kemudian ayatul kursi, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dinamakan zikir Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Fatimah Zahra amal ni tenaga dia lain macam. Jumpa balik, dia kata, ayahnya tak payahlah, saya mampu nak buat semua. Nampak ni, zikir memberikan kekuatan. Betul, zikir memberikan kekuatan. Bila kita tinggal zikir, maka roh kita tidak ada makanan di zahiriah, tapi batiniah tidak ada makanan. Oleh sebab itu dia lesu aja. Nak kata tak makan vitamin, macam-macam makan dah. Lesu gitu. Nak kata jogging, dah jogging dah. Bila maghrib, lemah aja. Lemah. Kena tertarik, tidur terus. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan memberi makan akan jirannya. Mana kita kalau boleh jamu orang, mana makan, masak baik-baik, pakat semua doakan supaya anak ni jadi anak yang soleh dan baik besok. Baik. Dan seterusnya lagi, InsyaAllah bila kita baik dari sudut akikah ni, tulang-tulang kita ni pun jadi baik, InsyaAllah. Mana kita daripada awal ramai orang hadir, semua doa baik. Ni kadang-kadang kita terjatuh je sikit, dah terselio, patah sana patah sini kan, tersadung sikit, dah terpatah kan. Apa sebab kita ni tulang kita tak kuat? Sebab apa? Dulu buat air kekah, orang ketuk dengan kapak, dia kata, dengan kapak, jadi pecah-pecah sana tu. Bukan setakat itu, dia sedut pula dalam otak, dalam kambing ni pun disedut dan dibelah dengan gergaji. Habis kepala kita pun dibelah ni. Kalau boleh jangan dipatah-patahkan, supaya semua yang hadir mendoakan kesejahteraan anak, dan awalnya baik, maka diserahkan kembali pada Allah dalam sempurna jasadnya. Tak ada yang terpotong, tak ada yang patah, dan tak ada yang terkehil apa semua. Itu di antaranya doa ketika anak yang dilahirkan, kita lakukan akikah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan ditanya orang akan Aba Abdullah. Kemudian ditanya kepada Abu Abdullah radhiyallahu anhu, apa hikmah pergi cukur kepala anak yang baru dilahirkan ni? Ditanya apa hikmah pada mencukur kepala kanak-kanak bila anak ni baru lahir? Kenapa disuruh cukur? Katanya kerana menyucikan dia daripada luat-luat rahim ibunya. Kerana kalau kita tak cukur, kepala ni dia jadi lain, kadang berkerak dia. Dia berkerak. Kalau cukur ni insya-Allah baik. Insya-Allah baik. Saya dulu tak berani nak cukur bila nak masuk, jadi tak berani nak cukur, lambat cukur, jadi kepala anak dia jadi berkerak. Terpaksalah pergi lebuh ampang. Orang kata, saya kata, macam mana lah anak saya ni,
bergerak ni. Saya pun jadi risau. Pergi hospital kata, ini dia bagilah krim semua tak jalan. Sama ada seorang pakcik ni cakap saya, ubatnya iaitu minyak zaitun asli. Zaman dulu bukan ada kedai-kedai Arab zaman tu. Yang ada lebuh ampang. Lebuh ampang, geng-geng India mamak ni. Pergi tanya, ada minyak zaitun paling baik? Ada dia kata. Paling baik RM70. RM70 zaman tu, jangan. RM70. RM70 kata saya, RM70 lah. Ini yang betul-betul asli, dia kata. Alhamdulillah bersih dia. Sejak itulah betul dalam kitab fiqh menyebut anak yang baru dilahirkan cukurkan dia hari ke-7 supaya tidak ada luat-luat kesan daripada rahim ni menyebabkan kepala ni dia tidak baik. Kepala ni tidak baik, dicukurkan gitu. Kalau berlaku pergi ambil minyak zaitun, insya-Allah. Sapu minyak zaitun tanggal semua dan lepas itu dicukur. Qala al-musannif rahimahullah taala wa qala alaihi salatu wassalam la an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mengajar adab oleh laki-laki akan anaknya terlebih baik baginya daripada bahawa bersedekah ia dengan satu gantang, yakni tiap-tiap satu hari. Ketika mana firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu itu fi'il amar, asalnya kalimat waqa yaqi, qi seorang, qiya dua orang, qu iaitu ramai, antum. Mana merujuk pada lelaki, merujuk pada lelaki. Jagalah anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Apa dia? Nara, akan api neraka. Maka Imam Sayyiduna Ali radhiyallahu an berkata, berdasarkan firman Allah Ta'ala ini, adibuhum wa'allimuhum, ajarlah adab kepada anak-anak kamu dan ajarkan ilmu agama kepada mereka. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum, muliakanlah anak-anak kamu dan baikkanlah adabnya. Anak ni perlu diajar dengan adab. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan Nabi SAW bersabda, la an yu'addiba ahadukum ibnahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'i ta'amin. Riwayat yang berbeza, maksud sama dalam kitab kita ni. La an yu'addiba ahadukum, demi Allah bahawa seseorang di antara kamu mengajarkan adab akan anaknya, itu terlebih baik daripada bersedekah satu gantang tiap-tiap hari, satu gantang makanan. Maka Nabi SAW menjadikan mengajar adab anak ini adalah terlebih tinggi daripada bersedekah. Anak ni perlu diajarkan adab syar'i, adab syar'i. Oleh sebab itu Abdullah ibnu Mubarak radhiyallahu an di kalangan tabi'in menyebut, man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Barang siapa mengambil lewa dalam sudut adab ni, maka dihukumkan dia tertahan melakukan sunan. Kalau kita ni tak jaga adab beribadat, Allah tahankan kita malah nak buat sunat. Benda-benda sunat dia tak buat. Kalau kita solat tadi, kita jaga adab, nak semayang sunat ni, dia jadi Allah tahankan dia. Sebab semayang fardu tadi, dia sambil lewa. Kalau kita baca Quran pun begitu, adab perlu dipelihara. Adab semayang macam mana, adab puasa. Kalau puasa kita tak jaga adab dia, malam kau nak semayang tarawih, lama aja dia. Ramadan pertama, kedua, ketiga, ramai. Sampai keluar tika-tika dalam stor.
Ramai. Masuk hari ke 7 ke 8, tak payah dah. Masuk balik dalam store. Masuk balik dalam store. Sebab apa berlaku? Sebab ketika berpuasa tidak jaga adab, menyebabkan tertahannya kita ni nak melakukan sunat. Kena jaga. Sebab apa kita malas nak buat sunat? Sebab kita tak jaga adab ketika kita melakukan fardu. Wa man tahawan sunan. Siapa ambil lewat dalam bab melakukan sunat-sunat ni, uqiba bi hirmanil faraid, maka tertahanlah ia daripada melakukan fardu. Kalau sunat pun dia tak jaga, fardu habis semua. Wa man tahawana bil faraid, barang siapa ambil sembelewah dalam melakukan ibadat ni, fardu, uqiba bi hirmanil ma'rifah, maka tertahanlah ia dapat ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini adab perlu dipelihara. Adab. Sama balik kita. Qala al-musannif, dijaga, diajarkan adab, dia kata, mengajarkan adab oleh laki-laki akan anaknya itu adalah lebih baik, iaitu mengajarkan adab-adab syar'i. Adab syar'i. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, kamu semua ini adalah seperti pengembala. Kalau orang mengembala kambing, susah kambing ni. Pukul 8 kita nak bawa dia, biar putus kepala dia daripada dia nak pergi. Sebab apa? Imbun ada. Kita pun tarik, dia tak mau. Sebab apa? Dia sampai kat rumput ni, dia tengok dia banyak embun, tak mau dia. Kita tarik juga, dia kata aku mati. Aku mati. Oh, oleh sebab itu tidak ada para diutus oleh Allah mengembala kambing. Semua para nabi alaihi wassalatu wassalam, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kembung kena asap tak silap makan, dia kembung. Kalau dia termakan ulat dekat daun ni, Allahu Akbar. Kalau perut dia ada cacing, lagi susah. Tumbuk ni ada apa? Tembakau. Ubat dia je. Bagi minum air tembakau. Kalau berlubang, tumbuk kapur parut, campur dengan tembakau. Tumbuk masuk begitu. Keluar ulat. Jeffrey macam kambing. Tak mana. Ayah saya dulu bola kambing. Kita yang nanya. Bola kambing. Asap. Beras susu. Masa murah. Guru saya tidak ada Nabi melainkan mereka itu mengembala kambing. Sebab apa? Bola kambing ni susah. Oh, saya kata betul lah. Saya dulu kambing. Itu ayah kambing. Utai kambing. 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 Lembu lagi lah. Dia buat je kata. Tembuk. Dia buat lembu lagi. Muslimin sama kita ajarkan anak-anak kita beradab. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jaga macam sihat, macam mana kalau orang nampak berkilat-kilat, cari buluh, uburkan dalam tu garam. Itu kita takut-takutkan sikit, nanti meleleh air garam tu, dia jilat garam tu. Nanti dia punya bulu hitam, dia berkilat-kilat. Kilat-kilat. Tak ada minum air garam ni, badan dia tak berkilat. Ini orang mengembala. Dan perlu kita ajarkan adab sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
Sebagaimana satu hadis, kuntu ghulaman, yang daripada Abi Salamah radhiyallahu anhu, katanya, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hidangan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya ghulam sammillah, wahai budak, dia kata, bacalah bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ajar adab, dah makan baca bismillah. Wa kul biyaminika, adab, makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan minum tangan kiri semua kiri, syaitan. Kalau dah tua-tua dah ubah ni payahlah ustaz, dah jadi biasa. Kena aja, jangan minum tangan kiri, jangan makan tangan kiri. Kita tidak beradab. Bila kita tidak ada adab, maka Allah tahankan kita melakukan ibadat. Sunat-sunat pun jadi malas sebab tak jaga adab. Wa kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, makan yang ada depan kamu. Wah, ini orang tua-tua dulu. Kalau kita makan melangkau tempat lain, dia ambil ketuk tangan kita. Ada sekarang ni berani ketuk anak. Tak ada. Baru sampai makan tu, habis dia sapu. Kita kata, kejap je budak-budak ni. Dia belah terus. Sebab dia tak ada adab sekarang ni. Dia nak datang kat kita, wala salam wala kalam. Wala kalam wala salam. Dia tengok, ada apam balik, dia balon apam balik. Dulu diajarkan adab. Ini adab, makan apa yang ada di depan. Sehingga orang ni pun tambah. Dah aku tahu makan, sapu habis. Dah, ini tak ada adab. Dulu orang tua ajar kita adab. Wa kul mimma yalik, fama zalat tilka. Sentiasalah Nabi SAW mengajarkan aku adab. Nampak ni adab. Kemudian diajarkan adab bagi anak-anak ini, diajarkan adab jangan berkhalwah seorang perempuan dengan lelaki. Adab. Adab. Ini berdating-dating dah jadi biasa. Sampai mak opak pula cakap, mana pak ua kamu tak ajak ke rumah? Dia kata. Dia pula menggalakkan. Hari ni tak keluar ke dengan pak ua kamu? Ngapa merajuk? Ya Allah, kita suka orang buat benda yang tidak baik. Jangan. Benda ni benda yang tidak baik. Nanti kalau kahwin tidak mendapat keberkatan. Allah tidak memberikan keberkatan. Kenapa? Kerana pada permulaannya tidak ada adab. Bila adab ini tidak dipelihara, maka tertahanlah benda sunat dia, tertahanlah benda wajib, habis semua. Rumah tangga tak dapat keberkatan. Ni ramai-ramai tua-tua belaka dah ni. Mana ada dating, bagi sampai ketua. Gaduhnya banyak kali. Tak ada macam-macam ni, tak ada gaduh lah. Mesti, tapi boleh tahan. Berkat. Sampai bercucu dah sekarang. Dia kata bapaknya berubah dah tua ni. Berubah. Baru ni dibagi dia makcik hadiah. Dia kata bagi hadiah. Allah. Sebelum ni ya Allah, dia kata berubah. Alhamdulillah. Ada orang berubah waktu tua. Berubah tua. Jangan waktu tua dia berubah nak kahwin lain. Dia kata itu lain. Itu masalah. Dan yang kedua, alla yakshifa min jismiha, jangan dedahkan aurat. Ajarkan adab, jangan berdedahkan aurat. Kerana ini aurat, ini adab syar'iyah perlu dipelihara. Dan seterusnya, alla yazhar mimma yuftinul akhirin, jangan kamu melakukan perbuatan yang boleh membawakan fitnah. Di sudut perkataan kita kena ajar adab. Jangan cakap ni memedih hati orang aja. Cakap ni macam tak ada filter, main sapu je cakap. Kena jaga adab. Diajarkan adab dari sudut gelak ni macam mana,
Jangan sampai memalukan mak bapak. Gelak ketawa, anak Ustaz Syukri ni Masya Allah, kalau gelak kalah lagi hantu lansui. Begitu. Anak perempuan tak ada adab. Tak ada adab. Lebih-lebih pula dengan lelaki, tak ada adab. Ajarkan adab. Jangan sampai memalukan kepada ibu bapa. Ini adab dari sudut ibadat, adab pergaulan, adab cara makanan, adab hormat orang tua. Islam mengajarkan adab. Islam mengajarkan adab. Dengan adab inilah kalau kita beradab dengan Allah, maka Allah izinkan kita sampai kepadanya, merasakan kekhusyukan, merasakan rasa puasnya beribadat, merasakan satu kenikmatan kerana beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni saya sentuh di Masjid Bukit Katil bagaimana ada adab ketika nak sampai menuju kepada Allah. Contoh disebut oleh Abu Ali Ruzabari rahimahullah taala menyebut al-abdu yasilu ila rabbihi bi adabihi wa bi ta'atihi ila al-jannah. Seorang hamba ini akan sampai kepada Tuhannya dengan adab. Kaitan semayang pada maghrib tadi, rasa dah sampai dah. Rasa biasa je. Semalam semayang pun, hari ni semayang statik je begitu je. Sebab apa tu? Adab tak ada. Wa bi ta'atihi, dengan taat ini Allah sampaikan ke dalam syurga. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam As-Surri Al-Saqati rahimahullah ta'ala berkata, sallaitu lailatan minal layali, aku semayang, dia kata, pada satu malam daripada malam-malam, famadattu rijli, aku pun lunjurkan kaki, fil mihrab, madad mihrab, sekarang ni lalu kaki, fanudiya fis sirri, tiba-tiba diseru di dalam sir aku. Sir kita ni ada dinamakan nafsu ni bila kita ikat nama dia aklu. Akal ni mana mengikat. Bila akal bila ikat, dia akan berubah, nama dia qalbun. Nama dia qalbun. Bila qalbun ni dia berubah daripada tak baik kepada jadi baik, dia akan bertukar nama lain. Dia akan bertukar jadi sir. Dia akan jadi sir. Maka di dalam ataupun bertukar menjadi lub, atau bertukar menjadi fuad, kemudian bertukar jadi sir, rahsia dengan rahsia Allah. Tidak diketahui oleh siapa. Sebab dia sudah berubah daripada tak baik kepada baik, daripada tak khusyuk kepada khusyuk, merasakan satu rahsia yang diberikan oleh Allah. Nafs kemudian bertukar menjadi aklun, aklun bertukar jadi qalbun, qalbun bertukar menjadi sir yang ada dalam hati kita. Maka diseru di dalam sirnya, hakaza tujalisul muluk, beginikah kamu duduk di hadapan raja? Faqultu wa izzatuka wa jalaluka la madattu rijli fil mihrabi abadan, semenjak hari ini aku tidak akan melunjurkan kaki menghadapmu ya Allah. Allahu Akbar. Begitu juga disebut madattu rijli fil haram, aku telah menunjukkan kakiku di tanah haram. Patutlah sekarang pergilah kita pergi Masjidil Haram, ramainya orang Arab ni lunjur kaki. Quran letak terhibur, kaki melunjur ke Kaabah. Faqalat jariyatun, tiba-tiba datang seorang hamba abdi perempuan, la tujalishu, jangan buat begini, jangan duduk begini, illa bi adabin, melainkan dengan adab, wa illa fayamhuka min diwanil muqarrabin, kalau kau buat begini kamu akan dihapuskan ataupun dipadamkan daripada duduk di kalangan orang-orang muqarrabin. Maka kalau kita pergi Masjidil Haram, kita buat begitu, walaupun orang pergi umrah, kita umrah, tak ada apa-apa. Yang banyak tasbih je. Macam-macam tasbih ada. Bawa balik tasbih dengan kurma, tapi tak ada apa-apa manfaat, tidak ada pertambahan kerana tidak menjaga adab. Adab ni perlu dijaga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sama pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Qasidah ini telah disusun oleh Sayyidina Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala. Sayyidina Ahmad Badawi merupakan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhijrah daripada Morocco sehingga ke Mekah. Kemudian terdengar suatu suara, sir ila Tanta, wahai Badawi, Sayyidina Ahmad Badawi, pergilah kamu ke Tanta, pergi ke Mesir. Jadi melalui pergi ke Iraq, kemudian berjumpa dengan wali-wali Allah sehinggalah sampai ke Tanta, dan Syekh Sayyidina Ahmad Badawi juga disemadikan di Tanta. Di Tanta. Tanta ni dulu tempatnya adalah tidak masyhur, tapi selepas kedatangan Sayyidina Ahmad Badawi jadi masyhur. Orang suka dengan Sayyidina Ahmad Badawi ni, singgah pun tak berkedai dia. Singgah saja Syekh ni, ramai zubun, orang bahasa Arab sebut zubun. Ramainya pelanggan-pelanggan. Singgah je, belum beli lagi. Singgah je. Kerana selawat nur terpancar. Sayyidina Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala ketika ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'alunkan qasidah, in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqul. Jika ditanyakan ziarah engkau ni wahai Rasulullah, apa yang boleh kami bawa balik? Apa yang boleh kami bawa balik dan apa yang kami perlu katakan? Qulu raja'na bi kulli khairin. Bila ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan bawa balik banyak kebaikan. Bukan setelah engkau dapat kebaikan, wajtama'al far'u wal usul. Mana furu' kamu, iaitu usul ni ibu bapa ke atas. Kemudian furu' ni anak cucu cicit sampai ke bawah, mendapat keberkatan. Bila kita baca qasidah ni, terasa dikarang, disusun oleh wali Allah. Dia rasa zauk dia lain. Lain qasidah lain kita, ini qasidah ni rasa sayu, rasa cintanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana disusun oleh wali Allah Sayyidi Ahmad Badawi rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمة بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.